Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Syazwani binti Yusof, nombor matrik 42032531. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syazwani binti Muhammad Rashidi dan memegang nombor matrik 4203001281. Hari ini saya akan bercakap berkenaan kesan pengasinan sosial akibat COVID-19 terhadap kesihatan dan kehidupan orang tua. Pengasinan sosial merupakan pemisahan fizikal manusia dari masyarakat sekumpulan yang lain. Tetapi kini kita berada di tengah-tengah wabak COVID-19 dan setiap orang perlu tinggal di rumah dan tidak perlu pergi beriadah. Hal ini kerana kita tidak mahu terkena dengan penyakit berjangkit atau menyebarkan virus tersebut, terutamanya yang lanjut usia, kerana mereka adalah golongan yang sangat mudah terdedah dengan jangkitan COVID-19. Apakah kesan pengasinan sosial terhadap kesihatan dan gaya hidup terhadap orang tua? Berapakah peratusan kematian akibat COVID ketika berada di dalam ICU? Seperti yang kita dapat lihat, sekarang ni setiap hospital terdapatnya warga emas atau dikenali sebagai orang tua, kebanyakannya ramai yang berada di ICU kerana kes COVID. Maklumat terkini, jumlah di ICU telah mencatat kematian orang tua semakin tinggi. Hal ini memberi kesan yang sangat mendalam kepada saya kerana atuk saudara saya meninggal dunia disebabkan virus COVID-19 ini. Dulu, saya tidak mempercayai bahawa virus COVID tersebut boleh mengambil nyawa orang yang kita sayang. Apabila sudah terkena pada diri sendiri, barulah tersedar bahawa virus ini adalah paling berbahaya. Dan sebab itulah pengasinan sosial ini sangat penting supaya boleh melindungi warga emas supaya mereka tidak terjangkit. Menurut Dr. Hisham, menyatakan bahawa Malaysia telah merekodkan jumlah kematian akibat COVID-19 yang majoriti iaitu 75 kes, termasuklah orang tua menjadi kelompok yang besar pada 9 Jun 2021. Kini, kapasiti dan penggunaan katil hospital COVID-19 yang telah dikemaskini sehingga 23 September 2021 dan jumlah penggunaan katil di ICU seluruh Malaysia mencecah 75.9%. Sebenarnya, data global menganggarkan bahawa 66% orang tua berusia 70 tahun ke atas akan menderita salah satu penyakit kronik. Ini akan meningkatkan lagi risiko mereka dijangkiti COVID-19. Jika mereka banyak berkeliaran di luar maupun melakukan perkara di luar seperti bekerja, keluar beriadah, berjalan, ia mampu beri kesan yang impak kepada orang tua yang belum mengambil vaksin, malah orang tua amat mudah berjangkit kerana imuniti mereka sangat lemah. Hari ini saya ingin memberi kata kepada anda berkenaan imun sistem orang tua menjadi lemah. Yang kedua, pengasihan sosial boleh membuatkan kesihatan mental menjadi teruk, dan terakhir sekali, orang tua akan menjadi stres dengan kemudahan yang berubah dengan drastik. Baiklah, saya akan mulakan dengan memberitahu anda semua tentang imun sistem orang tua menjadi lemah. Apabila warga emas mengidap satu penyakit kronik, ia akan mengambil masa yang panjang iaitu selama 6 bulan untuk memulih semula berbanding dengan orang muda. Di sini terbuktilah bahawa seseorang warga emas yang mengidap penyakit diabetes, penyakit tersebut boleh melemahkan salah satu fungsi sistem imun di dalam badan individu. Sehubungan dengan itu, mereka senang terdedah dengan serangan virus, terutamanya ketika penularan virus COVID-19. Dan bukan negara Malaysia sahaja yang dilanda dengan wabak ini, malah satu dunia turut mendepani virus ini. Menurut Dr. Ahmad Faizal Firdaus, menyatakan beliau tidak dapat menafikan bahawa jumlah kematian penyakit berjangkit ini lebih sering berlaku dalam golongan warga tua. Maklumat terkini yang dapat dilihat, kadar kematian adalah 3 kali ganda bagi penyakit yang berumur 65 tahun ke atas berbanding golongan orang muda. Malah, bagi warga yang berusia 75 tahun, berisiko untuk meninggal dunia semakin meningkat berbanding
yang berumur 65 tahun. Okay, tambahan pula, mereka ini mudah mengalami penurunan kemampuan untuk melawan virus tersebut. Bakteria yang mendapat menyebabkan penyakit. Imuniti orang tua menjadi lemah kerana tubuh tidak dapat mempertahankan diri daripada pelbagai ancaman kesihatan. Selain itu, pengasingan sosial boleh membuat kesihatan mental menjadi teruk. Pengasingan sosial pada orang tua adalah risiko kesihatan yang agak serius, dapat mempengaruhi sebilangan orang iaitu di Malaysia dan juga boleh membahayakan demensia serta keadaan perubatan yang agak bahaya. Lebih daripada 1/3 orang dewasa yang berusia 45 tahun ke atas akan merasa kesunyian dan hampir 1/4 orang tua berusia 65 tahun ke atas dianggap terpencil secara rasional. Orang tua berisiko meningkat kesepian dan pengasingan kerana sosial. Kerana mereka sering menghadapi faktor seperti tinggal bersendirian, kehilangan keluarga atau rakan, penyakit kronik dan kehilangan pendengaran. Walaupun sukar untuk mengambil tindakan tepat terhadap pengasingan sosial dan kesepian, tetapi ada bukti yang kukuh menyatakan bahawa ramai orang yang berusia 60 tahun dan ke atas boleh membahayakan kesihatan mereka kerana pengasingan sosial atau kesunyian. Sebagai contoh, orang tua yang tinggal sendirian di kampung, tiada orang yang ingin berkomunikasi dengan mereka secara tidak langsung. Mereka akan mengalami kesunyian dan mengalami kesihatan mental yang jatuh merosot oleh kerana anak mereka duduk berjauhan daripada mereka akibat Perintah Kawalan Pergerakan atau dikenali sebagai PKP. Perkara ini menjadi semakin penting apabila kita menyedari kesihatan dari segi mental dan kesunyian menjadi tinggi dari segi kemurungan, ketakutan dan kematian. Baiklah, seterusnya saya ingin membincangkan tentang orang tua akan menjadi stres dengan kemudahan yang berubah dengan drastik. Kemudahan teknologi sekarang semakin canggih. Orang tua akan berasa susah, malah stres untuk mengakses aplikasi seperti MySejahtera, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Semua aplikasi ini memerlukan internet sedangkan pencawan internet mungkin tidak masuk dalam kawasan perkampungan mereka. Baiklah, seterusnya saya ingin membincangkan tentang orang tua akan menjadi stres dengan kemudahan yang berubah dengan drastik. Kemudahan teknologi sekarang semakin canggih. Orang tua akan berasa susah, malah stres untuk mengakses aplikasi seperti MySejahtera, GrabFood, Foodpanda dan sebagainya. Semua aplikasi ini memerlukan internet sedangkan pencawan internet mungkin tidak masuk dalam kawasan perkampungan mereka. Ketika dahulu, orang tua boleh pergi ke kedai untuk membeli barang dapur. Tetapi selepas berlakunya kes wabak COVID-19 berlaku, mereka rasa susah untuk keluar dari rumah. Lagi-lagi mereka ini adalah golongan yang mudah terdedah dengan virus tersebut. Walau bagaimanapun, orang tua yang berusia 60 tahun dan ke atas akan terasa stres untuk belajar cara menggunakan telefon mudah alih dalam sekelip mata. Sehubungan dengan itu, ia akan mengambil masa yang lama untuk mereka mengakses MySejahtera ataupun aplikasi yang lain untuk mengetahui beberapa ramai yang telah divaksin atau info-info yang terkini. Mereka hanya mengharapkan info daripada televisyen iaitu di berita. Malah ada juga orang tua yang tiada langsung kemudahan televisyen, melainkan ada orang yang terdekat akan memberitahu mereka. Pandemik COVID-19 telah mengubah cara untuk berkomunikasi, iaitu komunikasi secara virtual ataupun secara online. Dan anak mereka boleh bersemuka dengan mereka iaitu mengalami paradigma amalan yang sukar dilalui kerana wajib menggunakan telefon di atas talian secara maya atau dikenali sebagai video call. Wabak COVID-19 ini bukan sahaja mengancam nyawa dan mengubah kehidupan setiap individu dari segi kewangan, kesihatan, ekonomi, pekerjaan dan pembelajaran di seluruh dunia, terutamanya negara kita. Kita juga boleh mengawal adaptasi duduk di rumah, kawal pergerakan dan sebagainya. Walaupun ancaman wabak ini belum berakhir, kehidupan seharian setiap komuniti mula berubah
sedikit demi sedikit. Setiap orang bersedia secara mental dan fizikal untuk kelangsungan hidup akan datang. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.